Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak Liga Super. Kedah Darul Aman KDA FC meraih kemenangan berharga selepas menang tipis 1-0 ke atas Terengganu FC dalam aksi di Stadium Darul Aman Alustar malam tadi. Kemenangan tersebut pastinya menyuntik semangat pemain selain mampu menarik semula kehadiran penyokong ke stadium. Pada minit ke-36, Kapten Kedah Sony Nordin memecah kebuntuan apabila berjaya menjaringkan gol. Bagaimanapun, gol tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan Ahmad Zuhaidi Zulkifli selepas membuat penelitian melalui video bantuan pengadil VAR. Di akhir separuh masa pertama, sepakan oleh Sony Nordin berjaya ditanduk masuk pemain import pertahanan dari Brazil, Jose Clayton, untuk menjadikan KDFC 1, Terengganu FC 0. Aksi babak kedua, Terengganu lebih mendominasi permainan. Namun ketangkasan penjaga gol KDFC Ifwad Akmal Cik Kasim berjaya memastikan gawangnya tidak dibolosi. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Kemenangan tersebut membolehkan KDFC naik ke kedudukan 9 Liga dengan 12 mata. Di Stadium Majlis Perbandaran Selayang MPS, jaringan pemain gantian PDRM FC Aremu Timothy oleh Watson pada penghujung permainan menghampakan Selangor FC yang hanya mampu membawa pulang satu mata selepas terikat 1-1. Keputusan itu turut menyekat momentum hebat skuad Gergasi Merah yang mencatat 4 kemenangan berturut-turut dalam perlawanan Liga sebelum ini. Penyerang import Alvin Fortes meletakkan pasukan pelawat di depan apabila menanduk masuk gol pembukaan pada minit ke-16 sebelum Selangor mensia-siakan beberapa peluang terbaik untuk menambah jaringan yang menyaksikan kedudukan 1-0 kekal sehingga rehat. Bersambung babak kedua, Selangor yang kekal mendominasi permainan terus buntu dalam usaha menggandakan kedudukan sebelum kealpaan benteng pertahanan di hujung permainan dihukum oleh Lawson untuk meledak gol penyamaan pada masa tambahan. Keputusan seri itu turut merencatkan misi Selangor yang mengumpul 26 mata di kedudukan kedua untuk merapatkan kedudukan dengan pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT yang mengutip 31 mata. Dalam satu lagi perlawanan, Kuala Lumpur KL City FC bangkit daripada ketinggalan 1 gol sebelum menewaskan Kelantan Darul Naim KDN FC 3-1 dalam saingan Liga Super. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ceras menyaksikan kedua-dua pasukan bermula perlahan dengan bola banyak berlegar di tengah padang pada separuh masa pertama. Bagaimanapun, suasana berubah pada babak kedua perlawanan dengan KDN FC berjaya memperoleh gol pembukaan menerusi jaringan Washington Bendau pada minit ke-57. Kegembiraan KDN FC tidak kekal lama apabila KL City FC menyamakan kedudukan menerusi jaringan Nicholas Ryan Swirat pada minit ke-64. Dua lagi gol KL City FC dijaringkan Kapten pasukan Paulo Josu masing-masing pada minit ke-80 dan masa kecederaan sekaligus meraih 3 mata penuh buat pasukan. Kemenangan itu menyaksikan KL City FC kini menghuni tangga ke-6 dengan 14 mata, manakala KDN FC kekal di tangga kedua tercorot selepas mengharungi 12 perlawanan Liga. Perkembangan kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor SOJC. Skuad hoki remaja Malaysia tewas tipis 2-3 kepada New Zealand pada aksi pembukaan di Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru malam tadi. Kedua-dua pasukan pamerkan aksi rancak dan bertenaga sepanjang perlawanan. New Zealand bermula cemerlang dengan menjaringkan gol pada minit ke-11 sebelum Haris Osman menyamakan kedudukan pada minit ke-16. Selang suku keempat perlawanan, New Zealand kembali di hadapan hasil jaringan John Lee Almus pada minit ke-48 sebelum Adam Ashraf menyamakan kedudukan pada minit ke-55. Jaringan gelongsor Bruce Nelson pada minit ke-56 memberikan kemenangan kepada New Zealand. Meskipun tewas, jurulatih skuad hoki remaja negara, I Vigneswaran tetap berbangga dengan prestasi anak buahnya yang bekerja keras pada kejohanan pertama mereka dan mampu menguasai perlawanan. This game, dia ada grey area. So that's a grey area. Because my player, dia tak pergi kacau dia pun, tak pergi langgar dia. Dia just berdiri. Tapi kurang daripada 5 meter, tapi pengadil merasakan yang dia mengganggu secara sengaja. Mungkin ini adalah pelajaran.
pada saya maybe pada ketika itu kan dia grey area, mungkin kita harus minta video referral, kan mempunyai insurans di situ. We knew it was going to be tough. That's the toughest match a lot of our guys have played. So first time coming over here and playing a proper game. So that was a good test, but I'm just really proud of the guys that hung in there. So we created a lot of chances, like regular chances throughout the whole match. Skuad hoki remaja negara akan menentang Jepun pada pukul 8.35 malam ini dan perlawanan akan disiarkan secara langsung di TV OK dan RTM Sukan. Saingan 6 negara: Malaysia, Australia, Great Britain, India, Jepun dan New Zealand kini menggegar arena hoki antarabangsa dengan pukulan-pukulan kencang dan bertenaga oleh barisan pemain-pemain remaja bawah 21 tahun. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2024 edisi ke-12 dibawakan sepanjang 19 hingga 26 Oktober hanya di RTM, penyiar rasmi. Kementerian Belia dan Sukan KBS akui peruntukan RM230 juta yang diumumkan dalam Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mampu bantu pembangunan sukan negara. Menterinya Hanayuh berkata jumlah yang diberikan itu membolehkan kementeriannya melaksanakan program pembangunan dengan lebih baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kewangan kerana mempercayai program-program yang kita nak laksanakan dan diberikan dana untuk laksanakan. Apa yang kita nak adalah kita tak nak kehilangan atlet dan tak nak bergantung hanya kepada beberapa orang atlet. Jadi kita nak besarkan peringkat akar umbi itu. Dalam hari itu, beliau turut berpuas hati apabila program Road to Gold RTG terus diberi kepercayaan. Sementara itu, pelbagai pihak dalam industri sukan tanah air menghargai komitmen kerajaan Madani apabila menyediakan peruntukan besar untuk memperhebat pembangunan sukan negara. Terima kasih atas keprihatinan Perdana Menteri dengan menyalurkan sejumlah wang yang begitu banyak semata-mata untuk memartabatkan, memperkasakan Harimau Malaya itu sendiri. Ianya amat penting bagi memberi peluang pada golongan belia khususnya untuk terlibat sama di dalam pembangunan e-sports di Malaysia dan juga peruntukan ini membolehkan kita untuk menguatkan lagi, to strengthen our ecosystem e-sports di Malaysia dan dalam masa yang sama kita boleh membangunkan ataupun menambah baik fasiliti e-sports ataupun studio yang ada di negeri dan dengan adanya satu fasiliti yang lengkap dan bersesuaian, kita secara tidak langsung boleh mengadakan lebih banyak aktiviti pertandingan. Jadi bajet yang lebih besar daripada 70 juta 2023 dinaikkan ke 230 juta sangat dialu-alukan sebab kita pun akan menghadapi SEA Games di mana preparasi untuk SEA Games diperlukan untuk 25 supaya kita boleh mencukil bakat. Walaupun ia agak mengejutkan juga apabila ada peruntukan khusus yang diberikan kepada sukan kriket, tetapi saya positif dengan perkara ini. Kita harap sukan kriket akan dapat meningkatkan visibility-nya dan juga dapat kita kata membentuk skuad pelapis kebangsaan. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.